Hai, Assalamualaikum. Nama saya Saidatul Asila binti Muhammad Isa, bernombor pekerja K024667 dan berkhidmat di College Genius at Pintar Negara UKM. Pada hari ini, saya akan membentangkan rancangan pengalaman pembelajaran berkesan saya untuk kursus SPPT Modul 4. Bagi modul 4 ini, kami sebagai peserta diberi tugasan untuk menyediakan sebuah poster infografik berkaitan pengalaman pembelajaran berkesan. Jadi ini merupakan poster infografik yang telah saya bina menggunakan platform Canva. Di College Genius at Pintar Negara, saya telah mengajar kod khusus PKTV 1022, Teknik Usahawan dan Usaha Cipta 2. Di mana kursus ini diajar kepada pelajar college di mana mereka merupakan pelajar pintar berbakat yang mempunyai IQ 130 ke atas. Pelajar bagi kursus ini adalah umur berada di sekitar 12 sehingga 13 tahun. Kursus ini juga sebenarnya dipecahkan mengikut semester. Jadi teknik usahawan dan usaha cipta 2 ini diajar kepada pelajar di semester kedua asas 1 ataupun di luar kita panggil tingkatan 1. Topik yang hendak saya bentangkan hari ini di bawah kursus ini adalah idea inovasi berdasarkan masalah. Jadi seperti kita tahu, penjanaan idea sebenarnya boleh datang daripada pelbagai cara dan salah satunya adalah berdasarkan masalah. Melalui topik ini, pelajar berkebolehan untuk mencadangkan sebuah idea inovasi sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi di persekitaran sekeliling. Objektif ini akan diukur melalui sesi pembentangan yang akan diadakan. Untuk pengetahuan sedia ada, pelajar mempunyai pengetahuan tentang perbezaan konsep perniagaan dan keusahawanan. Beza konsep ini adalah sebenarnya dari elemen inovasi itu sendiri. Bagi prasyarat pembelajaran, pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang konsep inovasi dalam keusahawanan. Ini meliputi tentang apa itu inovasi, ciri inovasi dan sebagainya. Seterusnya, saya beralih kepada justifikasi pendekatan yang saya guna pakai untuk topik ini. Ada 4 pendekatan, iaitu yang pertama adalah pembelajaran berasaskan masalah, PBL, di mana pelajar menyelesaikan masalah yang ditemui dengan mencadangkan sebuah idea inovasi. Kedua, experiential learning. Pelajar melakukan refleksi tentang kepentingan melaksanakan sesi pemerhatian ataupun kerja lapangan untuk menjana sebuah idea inovasi. Ketiga, collaborative learning. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan sebuah pembentangan mengenai idea inovasi yang dijana. Dan yang terakhir, yang keempat, debriefing, di mana pengajar, iaitu saya, mendapatkan pandangan pelajar tentang kefahaman dan bagaimana pelajar itu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Seterusnya, saya bersambung ke proses pembelajaran yang telah saya lakukan untuk topik ini. Okey, pertama sekali, saya akan mulakan dengan menunjukkan video tentang sebuah idea inovasi yang telah dicipta berdasarkan masalah. Kaedah ini saya guna kerana mengikut teori pembelajaran Gagne Condition of Learning. Apabila kita memberikan video di permulaan pembelajaran ataupun teaser, ianya sebenarnya dapat menarik perhatian pelajar itu untuk lebih mendalami topik yang akan dipelajari. Saya juga akan bertanya pendapat pelajar tentang ciri sebuah inovasi yang berimpak sebelum menjelaskannya. Sebelum ini, pelajar mempunyai pengetahuan tentang konsep inovasi, tentang ciri inovasi. Namun, di bawah topik ini, pelajar akan tahu dengan lebih mendalam tentang inovasi yang berimpak kerana tidak semua inovasi sebenarnya mempunyai impak. Inovasi yang berimpak adalah inovasi yang mampu menyelesaikan customer pain ataupun masalah sebenar yang berlaku di sekeliling. Di permulaan ini juga saya akan menerangkan cara ataupun tips untuk mencari idea inovasi ini, iaitu yang pertama, kalau bahasa mudahnya adalah benda yang tiada, kita adakan. Kedua adalah benda yang ada, kita upgradekan. Dan yang ketiga adalah ruang yang kosong, kita utilisekan. Okay, seterusnya, pengembangan pengajaran, di mana di sini saya akan membawa pelajar untuk keluar daripada kelas
dan berjalan di sekitar kampus, membuat kerja lapangan dan pemerhatian untuk mencari masalah dan menyenaraikan di dalam kertas. Kaedah ini sebenarnya sangat sesuai dengan mereka yang umur 12 hingga 13 tahun, di mana kita tahu umur seperti ini banyak tenaga, sukakan aktiviti luar, suka meneroka dan sebagainya. Jadi melalui aktiviti ini kita dapat lihat jugalah perasaan teruja mereka kerana jarang ada subjek yang membenarkan mereka membuat seperti ini. Dan proses ini juga sebenarnya mengaitkan ataupun dapat kita sambungkan, linkkan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Okay, seterusnya, setelah pelajar telah membuat kerja lapangan, kerja pemerhatian, kita akan bawa masuk semula ke dalam kelas dan kita akan adakan sesi refleksi dan analisis. Di sinilah experiential learning terjadi, di mana pelajar akan membuat semula refleksi berdasarkan pengalaman dan pemerhatian mereka daripada berjalan-jalan tadi dan mencadangkan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang ditemui. Kaedah ini saya boleh kaitkan dengan teori pembelajaran Cobb Experiential Theory, di mana kita bagi experience, kita bagi pengalaman dahulu kepada pelajar sebelum pelajar itu sendiri yang interpret lesson ataupun pelajaran yang ditemui sepanjang pengalaman tersebut. Jadi setelah pelajar berjaya menyelesaikan masalah dan membina sebuah idea inovasi, kita akan nilai dia menggunakan sebuah pembentangan secara kumpulan. Di sini juga kita libatkan collaborative learning tadilah, iaitu secara berkumpulan. Seterusnya, untuk sesi penutup, pelajar membuat ringkasan topik yang dipelajari dengan menggunakan Peterminda ataupun platform MindMaster untuk mengukuhkan kefahaman mereka terhadap topik ini. Dan last sekali, akhir sekali adalah post pengajaran. Saya menggunakan sesi debriefing, di mana di sini saya bertanya kepada pelajar tentang pengalaman menjalankan sesi pemerhatian sekitar kampus pusat, pengalaman mereka tentang bagaimana proses pencetusan idea dan juga mengapa mereka memilih masalah yang mereka temui itu untuk diselesaikan. Jadi kerana rata-rata mereka ni adalah merupakan pelajar yang aktif, jadi sesi debriefing ini adalah sangat mudah kerana selalunya mereka akan sukarela untuk berkongsi pandangan dan pengalaman. Jadi itu saja dari saya tentang proses pembelajaran untuk topik idea inovasi berdasarkan masalah. Jadi sekian, terima kasih.